Jadi tajuk kita pada tengah hari ini, apa artinya aku berpuasa? Supaya kita tahu, kita sedar, dan supaya kita faham apakah matlamat besarnya Allah Subhanahu wa taala memfardukan kepada kita dengan bulan Ramadan dan ibadah puasa. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita rajak dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut perkataan siyam dalam erti kata puasa. Allah sebut dalam Quran sebanyak 8 kali, 8 tempat, 8 ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut perkataan siyam. Dia taklah sebanyak macam ayat-ayat solat dan ayat zakat, tetapi walau bagaimanapun, sekurang-kurangnya ada beberapa ingatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita umat Islam tentang tuntutan berpuasa itu. Dan kalau kita merujuk juga kepada Al-Quranul Karim, sering saya menyebut dan saya menyatakan di mana-mana juga, di dalam kitab suci Al-Quran yang kita kasihi itu, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut satu sahaja nama bulan di dalam Islam, dengan tidak menyebut dan menyatakan 11 bulan yang lain namanya secara khusus. Iaitulah Allah Ta'ala hanya menyebut bulan Ramadan sahaja di dalam ayat 185 Suratul Baqarah dalam juzuk yang kedua. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan dalam bulan Ramadan lah mulanya diturunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, hudan linnas, yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, bukan bagi orang Islam sahaja, tetapi Allah kata hudan linnas, yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, wa bayyinatin, dan menjadi keterangan-keterangan, minal huda, daripada petunjuk, wal furqan, dan Al-Quran itu juga menjadi pemisah di antara yang hak dan yang batil. Jadi tuan-tuan, itulah kehebatan Ramadan, sehingga namanya disebut Allah di dalam Quran. Bulan-bulan yang lain namanya tidak disenaraikan, walaupun peristiwanya wujud dan berlaku. Contohnya dalam Quran ada ayat yang menceritakan tentang hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam min Makkah ilal Madinah, dalam peristiwa hijrah, tetapi dalam Quran tak ada sebut bulan Muharram. Dalam Quran ada ayat tentang peristiwa tanda kelahiran Nabi akhir zaman, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak disebut bulan Rabiul Awal di dalamnya. Baru-baru ini kita meraihkan Isra wal Mi'raj. Dalam Quran ada suratul Isra, tetapi tidak disebutkan bulan Rejab padanya. Dalam Quran ada ayat menceritakan tentang menyambut Aidul Fitri ataupun hari raya, tetapi tidak disebut bulan Syawal padanya. Dalam Quran ada ayat tentang ibadah haji,
tetapi tidak disebut bulan Zulhijjah padanya. Tetapi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, bila mari Ramadan ni Allah sebut nama dia. Dan sebab itu saya nak mengajak saya dan kita semua yang hadir dan mendengar pada tengah hari ini, wajib ke atas kita menzahirkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kenikmatan dapat menghirup udara Ramadan al-Mubarak. Yang kita kena ingat, bukan semua orang dapat menghirupnya. Bukan semua manusia dapat menghayati, hidup dan melaksanakan tuntutan Ramadan dengan baik. Ada orang yang Allah jemput sehari dua menjelang Ramadan. Ada yang dijemput pada malam melihat anak bulan, lepas tu mati. Ada yang sempat bersahur pagi tadi, mungkin tak sempat berbuka pada petang ini. Na'udzubillah min zalik. Tetapi kita sehingga ke waktu zuhur ini, alhamdulillah, dapat kita menghirup udara Ramadan yang begitu barakah ini dengan kelebihan yang diberikan Allah di atasnya. Jadi tuan-tuan, saya menyeru pada saya dan kita semua, bersyukurlah di atas nikmat yang besar ini, kerana bukan semua manusia merasainya. Dan lebih beruntung apabila Allah pilih kita menjadi umat Islam dengan penghargaan Ramadan dan segala bentuk ibadah yang disusun di sepanjang bulan yang mulia ini. Baik itu saya mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan yang boleh hadir pada tengah hari ini, dan pada jawatan kuasa masjid yang telah mengatur dan menyusun program mingguan Sabtu dan Ahad 4 minggu sepanjang Ramadan, terutamanya kuliah subuh dan kuliah zuhur. Dia bulan Ramadan ni tuan-tuan, kalau Sabtu Ahadnya elok buat kuliah zuhur. Kalau kuliah duha ni macam penat sikit lah. Dia bukan penat apa tuan, kita baru balik kuliah subuh. Kuliah subuh 7 lebih dah balik dah. Lepas tu kan pukul 9 nak datang pula kuliah duha. Biasanya balik kuliah subuh 7 lebih 8 tu memang gugur syahid lah. Dia tak ada apa dah masa tu kan. Nak sarapan pun roti canai tak boleh faham. Dia baca surat khabar, tengok TV, buka Facebook, lepas tu gugur. Gugur syahid. Lepas tu pukul 9 bangkit pula nak datang masjid. Allah tuan, memang susah tuan. Saya pun balik daripada kuliah subuh Taman Datuk Harun pagi tadi, gugur syahid juga kan. Rehat kejap. Bila datang zuhur ni baru cergas sikit. Dia masalah bila orang betul-betul berpegang tidurnya orang yang berpuasa tu ibadah, tu yang merisaukan saya tu. Memang dia pulun sungguh lah. Kuliah pun tak datang kan. Jadi tuan-tuan, elok kuliah zuhur lebih baik. Sebab kita dah monitor dah 4-5 tahun ke belakang ni, kalau Sabtu Ahad zuhur memang ramai orang datang semayang berjamaah. Time tu kita ambil peluang. Sebab pukul 8, pukul 9, 10 tu orang, yalah, banyak aktiviti kan. Kadang nak rehat, nak pergi pasar ke apa. Jadi waktu macam ni memang orang free. Jadi time-time macam ni kita buat kuliah, insya-Allah kehadiran tu memberangsangkan. Jadi kita kena ingat, bila kita timbulkan persoalan, apa artinya aku berpuasa? Sebelum tu saya nak kongsikan juga, kita kena ingat dan kita kena melihat arahan dan hukum wajibnya berpuasa. Arahan dan hukum wajibnya berpuasa itu sama wajibnya dengan sembahyang fardu. Wajibnya kita puasa sama hukum wajibnya dengan sembahyang fardu. Sama hukum wajibnya dengan tutup aurat. Sama hukum wajibnya dengan bayar zakat. Sama juga wajibnya dengan mendirikan haji. Tetapi pasal apa ramai orang yang berpuasa, dia boleh puasa tapi minta maaf cakap kadang-kadang dia tak semayang fardu.
Dia boleh puasa tapi masih berani mendedahkan aurat. Tengok bazar Ramadan kejap lagi petang kah? Cuba pergi masuk bazar Ramadan tu. Kita nak beli peha ayam pun dah tak tahu mana satu dah. Risau juga tuan pergi bazar Ramadan ni. Dia boleh masuk pakai skirt tuan. Cina kemas sikit pakai baju kurung. Melayu masuk pakai skirt. Kita salah tunjuk orang tak pasal-pasal je kan. Dah tak tahu dah ayam ke dengan orang, dah tak tahu, sama je warna dia. Dia boleh dedah aurat. Itu yang kita takut. Dia puasa, jangan dicabar-cabar puasa dia. Jangan cabar. Cuba cuit-cuit dia. Entar dia muka macam tak puasa je, cuit-cuit dia. Dia kata pantang 7 keturunan ustaz, kata dia. Asyik baik keturunan dia sampai 7 je tuan. Pantang 7 keturunan ustaz, jangan tuduh saya tak puasa ustaz. Tapi aurat dia dedah. Semayang fardu tak buat, tarawih belakang tok imam. Itu lagi hebat tu. Subuh tak semayang, maghrib tak semayang, isyak tu kan, tarawih belakang tok imam. Selawat dia paling kuat dalam masjid. Lari cicak atas shilling tu. Jadi tuan-tuan, inilah masalah orang Melayu, masalah orang Islam segelintir lah. Saya sebut ni segelintir. Sebab apa jadi macam ni tuan-tuan? Sebab dia tak timbulkan persoalan dalam jiwanya. Apa ertinya aku berpuasa? Sebab dia melihat puasa tu dalam skop puasa saja. Dia tidak melihat di sana ada kaitan puasa dengan solat, puasa dengan aurat, puasa dengan zakat, puasa dengan sedekah dan macam-macam perkara yang lain. Itu yang kita rasa betul-betul sedih tuan. Sebab benda ni tiap-tiap tahun dia akan jadi. Kan? Yang puasa tapi tak semayang, kita boleh jumpa. Tak payah tengok orang lain tuan. Dalam adik-beradik kita, saudara mara, ada orang-orang macam ni. Itu yang susah nak tegur tu. Bila kita tegur, confirm 3 kali raya tak datang. Bila tegur aja jadi ya. Sebab nak menegur adik-beradik ini, saudara mara ni lebih payah daripada tegur orang lain. Saya tegur tuan-tuan senang, pasal saya tak kenal pun tuan-tuan. Tak ada pertalian keluarga sangat. Tapi bila kita nak tegur adik-beradik ini, ya Allah, macam narik rambut dan tepung lah. Silap tegur karang masam muka, silap tegur karang SMS tak balas, silap tegur karang raya tak datang, silap tegur karang anak dia dengan anak kita dah tak kawan pula. Semua boleh jadi. Jadi atas faktor ini tuan-tuan, mari kita fahamkan kenapa, apa perlunya, apa artinya kita kena berpuasa ini. Yang pertama, jawapan mudah dia ialah itu adalah arahan besar daripada Allah Ta'ala. Bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengarahkan kepada kita, arahan itu datang dalam bentuk puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua orang hafal ayat itu. 183 Al-Baqarah juzuk yang kedua. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu ibadah puasa seperti mana yang difardukan ke atas umat sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi bila Allah arahkan cerita dia, kita tidak ada bangkangan. Jangan ada timbul pula kerisauan, keraguan, kemuskilan, atau timbul hajat yang tak tentu arah. Tak boleh ke ustaz kita tukar pula Ramadan ni dengan bulan lain? Tak usah kita timbul benda-benda pelik macam tu. Sebab orang kita ni kadang-kadang dia suka benda-benda pelik tu. Saya pernah jumpa musim haji tahun lepas, baru ni lah, bulan 12 tahun lepas. Dia boleh cakap dekat kita di Arafah tuan-tuan. Dia dah jumpa kita, jumpa ustaz ni. Dia kata, ustaz, tak boleh ke wukuf kita tukar selain daripada 9 Zulhijjah? Itu soalan tu memang menaikkan darah ustaz-ustaz tu.
Kita tanya balik, apa masalah Tuan Haji dengan 9 Zulhijjah tu, ada masalah ke? No. Kita tanya dia balik, ada masalah ke 9 Zulhijjah tu? Yang nak tukar tarikh lain buat apa? No. Dia kata tak adalah masalah Ustaz, sajalah nak tukar-tukar pula. No. Tak, yang saja nak tukar tu pasal apa? No. Tuan Haji ada masalah ke pada tarikh 9 hari bulan tu? Tak ada kan? Kalau tak ada, wukuh je lah, apa yang bising-bising sangat? No. Otak manusia ni, dia dah penat tu, dia nak tukar lah. No. Dah penat Ramadan je, tukar Ustaz, boleh ke? No. Apa kerja kita nak melanggar arahan Allah? Sebab yang arahkan tu bukan Nabi, directnya daripada Allah. Nabi sebagai Rasul, tukang sampai saja. Jadi bila dia dah aturkan Ramadan, Ramadan lah, tak salah bising-bising. Dan bila dia dah susun arahan tu, kita kena ikut. Orang yang beriman, sifat dia sami'na wa ata'na. Semua tuan-tuan dah tahu dah, jenis kaki mengaji ni dia tahulah. Orang beriman, dia mendengar dan dia wajib taat. Apa yang disampaikan tu dia dengar dan dia taat. Poin utama dia kena dengar dulu. Kalau tidak, susah nak taat. Sebab itu nak dengarnya macam mana? Datang kuliah lah. Datang kuliah, ceramah, usrah, khutbah, apa saja bentuk majlis ilmu, dengar dulu. Betul ke apa yang ustaz ni cakap? Kalau tak betul, tegur ustaz tu cara baik. Ada jalan penyelesaian. Bukan kita nak mengamuk, tak tentu arah, tak ada. Tapi Allah arahkan tu, kita kena ikut. Sebab siapa kita nak melawan Allah Subhanahu wa ta'ala? Baik itu, fikir baik-baik sejauh mana kefahaman kita tentang agama Allah. Saya sebut dah di banyak tempat tuan-tuan, cuma Sabirin ni saya rasa inilah kali pertama kot saya datang rasanya. Kali pertama saya berceramah di sini. Jadi saya kena sebut juga dengan tuan-tuan. Walaupun sebahagian yang saya tatap wajah tuan-tuan ni yang biasa saya jumpa lah. Dekat AU4 Al-Falah saya jumpa, Surau Taman Permata saya jumpa, Surau Kausar saya jumpa, Melawati pun saya jumpa. Tapi kita kena renung balik, adakah kita betul-betul faham apa yang kita faham? Tu dia, pening pula tu. Adakah tuan-tuan faham apa yang tuan-tuan faham? Ustaz ni orang tengah lapar-lapar ni disuruh timbul soalan macam tu. Kita kena faham betul-betul apa yang kita faham. Contoh, bila kita kata saya ni Ustaz Islam, Alhamdulillah, saya ni beriman Ustaz, kita kata begitu kan, saya beriman Ustaz. Soalan saya tadi, kita faham tak yang kita beriman tu macam mana? Betul tak yang kita faham? Kita beriman dengan 6 rukun-rukun iman, percaya pada Allah, Rasul, semua sekali sampailah kepada qada dan qadar. Betul tak kita faham apa yang kita beriman itu? Saya suka bawa contoh lah, contoh yang sama je saya bawa. Kita ambil contoh nombor 6. Kita beriman kepada qada dan qadar Allah. Betul tak kita faham saya beriman pada qada dan qadar ni Ustaz? Betul tak kita faham qada dan qadar tu? Kalau tuan-tuan betul-betul faham apa itu ketentuan Allah yang dikenakan ke atas diri kita, sama ada yang kita suka, yang baik, atau yang kita tak berapa suka, yang tak baik. Kalau kita faham betul-betul, maknanya dalam hidup ni takkan timbul apa yang kita istilahkan sebagai mengeluh. Kalau kita faham qada dan qadar, kita tak akan mengeluh sebenarnya. Tapi kita selalu mengeluh dalam hidup. Saya bawa contoh yang mudah tuan. Tuan-tuan biasa bawa kereta, memandu. Kita masuk MR2 belakang tu, dia ada 3 lane kan. Kita memandu biasa ambil lane nombor 3 lah. Lane kegemaran kita lah tu. Laju kita bawa. Pernah tak tuan-tuan tengah bawa selaju-laju dekat lane nombor 3 tu,
Tiba-tiba depan tuan-tuan ada satu kereta slow gila dia bawa. Pernah? Pernah kan? Kalau pernah, apa tindakan pertama yang tuan-tuan buat? Bagi lampu dulu lah. Tekan lampu high beam ni macam nak patah dia punya punat tu. Itu automatic, first kali lampu mesti naik punya. Siang malam dia tak peduli, dia kira jalan tu dia punya. Dah lagi lampu, apa tindakan kedua yang tuan-tuan buat? Bunyi horn kan, bagi horn cukup-cukup ni. Tindakan ketiga, bawa laju macam nak sodok belakang kereta dia. Lepas tu break, pum, pergi lagi break, cocok lagi, tak jalan juga. Tindakan keempat, turun cermin. Bawa turun cermin tu, tu dah bahaya tu. Tu adalah dia nak tunjuk ke dia nak buat apa-apa tu kan. Kalau ustaz, kopiah dah tanggal lah letak sebelah. Itu kira peringkat zon berbahaya nama dia tu. Tu darah pejuang dia dah naik tu. Jadi tuan-tuan, kalau itu yang kita buat dari sudut ilmu tasawuf, dari sudut ilmu akhlak, beriman pada qada dan qadar, masa itu fail sebenarnya. Fail lah. Pasal apa yang kita bagi lampu tu? Pasal apa? Pernah tak kita fikir Allah dah takdirkan mamat tu duduk depan kereta kita? Sepatutnya kita terima, oh ni Allah hantarlah mamat ni nak uji aku sabar ke tidak. Potong lah tepi. Kan? Yang kita bagi lampu nak sodok dia, nak langgar dia, tu pasal apa? Bila kita buat begitu, seolah-olahnya macam kita tak terima. Nampak? Dari sudut tasawuf ni, saya cerita dari sudut akhlak tu. Macam juga rumah kita masuk pencuri. Na'udzubillah lah, mudah-mudahan tak jadilah. Jadi bila pencuri masuk, sepatutnya kita terima ketentuan tu. Jangan mengungutlah pasal apa ustaz, dalam beratus rumah dan taman rumah saya dia masuk ustaz. Padahal rumah saya biasa je, depan parking kereta kancil je. Yang orang sebelah Mercedes tak nak, dia masuk je. Bila cakap gitu je, fail. Maknanya kita tak boleh faham Allah dah takdirkan pencuri itu dia hantarnya pergi rumah kita tu. Dan pencuri itu boleh masuk rumah kita sebenarnya dengan izin Allah. Tuan-tuan kuncilah grill ke, alam berapa lapis ke, kalau Allah izin masuk dia. Kan? Jadi kita kena terima kenyataan tu dulu, barulah kita faham, barulah kerja kita beres. Ini ya, saya faham, saya faham, tapi puasa dia dah aurat lagi. Bukan orang keramat lah, orang Gombak lah tempat saya. Tapi macam lebih kurang sama je. Jadi tuan-tuan, sayanglah tuan-tuan, saya rasa ya Allah nak je kita jumpa seorang-seorang, tapi kita tak mampu nak cakap. Kita boleh tembak dalam kuliah macam ni je lah. Kalau didengar, alhamdulillah lah kan, ada perubahan. Kesian tuan-tuan. Itu yang Nabi kata, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Itulah sebenarnya. Berapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat apa-apa ganjaran daripada pahala puasanya, melainkan dua saja. Pertama ju', lapar. Yang kedua atash, haus. Pahala tak dapat pasal kewajipan pertama dia buat, kewajipan yang satu lagi dia tinggalkan. Sayang tuan-tuan. Saya paling risau dalam Ramadan ni orang yang dedah aurat tu, saya risau. Yang tak semayang tu ada, tapi tak banyak sangat saya rasa. Tapi yang mendedah aurat ni kita cukup takut. Yang membeli, datang membeli pun satu hal, yang peniaga dedah aurat pun satu hal juga. Jadi tuan-tuan, dia penat je, dia dapat lapar dahaga je. Jadi itu yang kita takut. Sayang tuan-tuan, sebab pahala yang Allah nak beri dalam Ramadan ni bukan sikit, bertimbun tuan-tuan, berlambak pahalanya. Jadi sebab itu bila kita timbulkan persoalan, apa artinya aku berpuasa? Nombor satu ialah kita ikut arahan Allah. Sebab itu kita kena puasa. Itu jawapan mudah lah kita nak boleh faham. Nombor dua, apa artinya aku berpuasa? Sebab apa kena puasa? Sebab nombor dua, Allah nak mendidik, Allah nak mentarbiah hati manusia.
Ramadan cerita dia ialah proses pentarbiahan hati. Ramadan adalah bulan terbaik untuk tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, pembersihan hati. Sebab apa? Sebab hati ini, kata Nabi, adalah raja di dalam tubuh. Bila raja ni diarah je, jadi selalu. Hati tuan-tuan lah yang mengatakan pada tuan-tuan, lepas zuhur ni aku nak duduk kejap dengar kuliah. Hati tuan-tuan lah yang arahkan kaki suruh duduk dulu. Kalau kita balik tadi, hati kita juga yang arahkan. Sebab itu raja ni tuan-tuan kena jaga dia baik-baik. Ramadan adalah bulan tarbiyah hati. Sebab apa tuan-tuan? Sebab konsep dia begini. Konsep mudah dia begini. Semua amalan yang tuan-tuan buat, biasanya orang lain akan tahu dan orang lain akan nampak, kecuali ibadah puasa sahaja. Puasa ni kita dengan Allah Ta'ala berdua saja. Orang lain tak tahu, isteri pun tak tahu kalau kita tak puasa. Sembahyang orang nampak, tadi kita solat orang nampak. Tuan-tuan bayar zakat, duduk dekat Tok Amil, salam, bayar, ambil resit, orang nampak. Tuan-tuan pergi haji, lagi orang tahu. Sebelum pergi dah buat kenduri dah. Nampak tawafnya, nampak sa'inya, nampak melontarnya, nampak wukufnya. Tapi tengah hari ni tuan-tuan puasa ke tak puasa, siapa yang tahu? Petang ni berbuka, ada kan? Berbuka di masjid. Yang datang berbuka tu kita tak tahu, harap-harap semua puasa lah. Harap-harapnya begitulah, kan? Tapi secara zahirnya kita rasa semua puasa lah, sangka baik tu. Tapi in case lah kalau ada yang tak puasa, tuan-tuan tahu ke? Tak tahu. Azan 7.20 berapa? 25 Maghrib lebih kurang lah, 7.30. Lebih kurang lah kan. 7.30 azan, contoh 7.29. 7 suku dia dah pegang dah gelas air cincau tu, dia pegang aja. Tuan-tuan tahu ke dia puasa ke tak? Tak tahu. Kok tengah hari ni dia dah faham siap-siap, tak tahu. Lepas tu dia pergi lah, ramai-ramai saja nak menyebut buka puasa tu. Masa dia pegang gelas tu buat muka seposen pula. Sedih benar nampaknya kan, haus benar lah nampak muka dia tu. Kita tak tahu dia puasa ke tidak, tuan. Allah saja yang tahu. Sebab itulah, disitulah dia akan didik hati kita, jujur atau tidak jujur. Situlah proses dia. Ramadan dan ibadah puasa akan mentarbiah, mendidik hati kita jujur atau tidak. Masa itu memang, sebab itu orang munafik tuan-tuan, dia memang menggelisah je kalau bulan Ramadan ni. Sebab dia nak cover puasa tu susah. Main tarawih lagi dia kena datang. Kalau tak datang kan nampak sangat kan. Terpaksalah berlakon datang puasa itu bazar Ramadan, semua terpaksa berlakon. Sebab orang munafik ni bila masuk Ramadan dia menggelisah, kata ulama. Dia tak selesa betul dengan Ramadan ni. Dia penat. Tapi orang mukmin dia berkobar-kobar tuan-tuan. Dia bersemangat nak masuk Ramadan. Itu pun masa pengumuman tengok anak bulan hari Khamis malam Jumaat tu, bila isytihar saja puasa hari Sabtu, ramai alhamdulillah kata dia. Kan bahaya tu. Kan patutnya biarlah hari Jumaat tu puasa seronok sikit. Saudi Indonesia kot hari Jumaat, Saudi hari Jumaat kan, okeylah. Kita Malaysia memang macam tu. Tengok anak bulan Ramadan ni memang jarang nampak. Kalau Syawal tu insya-Allah kan nampaklah. Jadi tuan-tuan tak apalah, alhamdulillah lah puasa Sabtu pun tak apa. Tapi bagi orang beriman macam kita ni mesti semangat, berkobar-kobar tuan-tuan, jangan main-main. Sebab saya kata tadi, pahala terlalu besar. Pahala dia macam mana tuan-tuan pun tahu. Pertama, dari sudut pahala puasa tu, kita tak boleh letak berapa dia punya percentage nombor dia, kita tak boleh letak.
Dia tak ada figure number, dia tak ada, tak keluar. Sebab Allah yang beritahu begitu. Dalam hadis kursi, Allah kata, sesungguhnya puasa itu untuk aku. Fa innahu li, kata Allah, puasa yang kamu buat itu untuk aku. Wa ana ajziyun bih, akulah yang layak membalasnya berapa pahala. Lepas itu pahala puasa tidak ada figure number dia, tapi benda lain ada nombor dia. Semayang seorang 1 pahala, semayang berjamaah 27 pahala, buat satu kebaikan 10 pahala. Allah boleh ganda sampai 700 kali ganda. Adalah nombor-nombor dia tu. Tapi main dengan puasa tak keluar nombor tu. Sebab dia adalah antara kita dengan Allah Ta'ala sahaja. Itu sebenarnya tuan-tuan. Pahala dia terlalu besar, sehingga Nabi sebut sebagai satu bentuk motivasi kepada kita. Apa kata Nabi, tuan-tuan? Nabi kata dalam bulan Ramadan, kata Nabi, satu amalan sunat yang kamu buat, kata Nabi, Allah akan bayar dengan satu kiraan pahala wajib macam yang kamu buat di luar Ramadan. Kita semayang Qabliyah Ba'diyah 2 rakaat tadi, pahala dia macam kita semayang 2 rakaat subuh semalam yang bukan Ramadan. Pahala dia. Satu amalan sunat yang kita buat, Allah bayar macam kiraan wajib. Tuan-tuan sedekah dalam tabung surau masjid, pahala dia macam bayar zakat lah, senang. Pahala dia tu. Dan satu amalan wajib yang kita buat, itu dari sudut amalan wajib yang bukan puasa, tuan-tuan akan dapat ganjaran dia macam kita buat 70 amalan wajib di luar Ramadan. Kita semayang zuhur tadi 4 rakaat, pahala dia macam kita semayang zuhur 70 kali bulan lain. Padahal kita semayang tadi sekali je, zuhur tu sekali je tadi, tapi pahala dia macam tuan-tuan bangun semayang zuhur, bangun semayang 70 kali. Mana larat kita nak semayang 70 waktu, tuan, yang buat kerja. Tapi itulah ganjaran pahala, besarnya pahala bulan Ramadan. Tuan-tuan semayang tarawih malam tadi tu macam semayang subuh tu pahala dia, 2 rakaat tu. Jadi sebab itu tuan-tuan, ini motivasi yang Allah berikan pada kita supaya kita sentiasa bersemangat nak buat kerja baik. Dan tuan-tuan buatlah apa saja kerja baik ni, tuan-tuan. Walaupun manusia nak cakap apa, tuan-tuan tak usah pedulikan apa yang orang cakap. Orang cakap ni, saya dah cerita dah banyak kali, tuan, tak habis-habis sampai mati. Orang cakap ni sampai mati, tuan. Allah lahirkan kita ni untuk bercakap. Jangan cakap ramai-ramai macam ni, seorang-seorang pun bercakap. Ngigau tu dah satu hal lah, bercakap seorang-seorang. Dia bawa kereta jalan kat taman perumahan ni kan, berhenti satu simpang, terpandang rumah sebelah kanan, tengok pagar orang tua ni hijau. Bercakap dia seorang dalam kereta tu, ada pagar warna hijau, kata dia. Rumah engkau ke yang kau sibuk sangat, apa hal? Biarlah rumah orang tu pagar hijau ke biru ke tak berpagar ke, rumah dia yang kau sibuk, apa hal? Pernah tak jadi kat kita? Jadi. Duduk kat Zafilah tengok, besar rumah orang ni, zakat bayar ke tidak ni, kata dia. Kau sibuk pula rumah orang besar mana kan? Bercakap seorang-seorang tu, bukan berdua tu, seorang-seorang dalam kereta tu. Jadi tuan-tuan, padahal yang kita bercakap tu benda yang tak ada kena-mengena pun, yang tak ada hal pun dengan kita. Yang kita bercakap pagar rumah orang, bukan pagar rumah kita. Jadi tuan-tuan, kita buat baik, orang bercakap, itu normal lah, melantak dia lah. Kita buat kuliah zuhur, orang cakap. Panggil Ustaz A, orang cakap. Panggil Ustaz B, orang cakap. Buat majlis berbuka, orang cakap. Besok pagi buat qiyam, orang cakap. Buat tarawih 8, orang cakap. Buat 20, orang cakap. Buat tazkirah sebelum zuhur, orang cakap. Lepas zuhur, orang cakap. Buat tazkirah malam, orang cakap. Tak buat, orang cakap.
Apa yang orang tak cakap? Ada more, orang cakap. Tak ada more lagi kuat cakap dia. Ada pula lepas tarawih tak ada apa-apa, bohlah biskut ke sikit, kata dia. Nampak tu, pening JK sudah dia mati tegak aja JK masjid dia nanti. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita layan karenah orang cakap ni kerja tak jalan tuan-tuan, percayalah cakap saya. Saya pernah jadi nazir masjid Simpang 3 Gombak tu. Yang tempoh sebelum ni, yang baru ni aku kena tendang. Bukan jamaah tendang, ada orang lain yang tendang, tak apalah kan. Biarlah, adalah hikmah dia tu. Itulah qada dan qadar. Terima saja. Jangan mengungut aku tak jadi nazir apa hal kan. Tak apalah. Ada hikmah tu. Masa saya jadi nazir dulu tuan, macam-macam saya ubah-ubah sikit-sikit je. Dia punya cakap tuan-tuan, macam-macam. Saya mula-mula rasmikan tazkirah Jumaat sejak masjid tu ditubuh 19. Kalau masjid lama dulu 1930 berapa ke masjid tu, lama dulu kan. Lepas tu naik masjid baru 2010, tahun 2000. Masjid baru tu naik sampai ni dah 12 tahun lah. Tak pernah sekali pun tuan-tuan ada tazkirah sebelum Jumaat dan tazkirah malam Ramadan. Saya buat. Saya bincang-bincang JK, kita buat pelan-pelan. Dia punya cok-cek tu pekat telinga tu kan. Kita buat tazkirah Jumaat, dia komen, dia kata ustaz tahu tak, ustaz buat tazkirah sebelum Jumaat ni ramai orang nak iktikaf ni ustaz, mengganggu tau. Ramai nak baca Quran. Bila saya tengok yang baca Quran 3 orang je, yang makan pisang banyak kat luar tu. Jadi tuan-tuan, kita angguk je lah cakap dia kan, tapi kerja kita jalan. Kerja baik memang macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan buat ceramah besar-besar kan, buat modul Rasul, Isra' Mi'raj, Ma'al Hijrah. Lepas ceramah kita bantai nasi lauk kambing ke apa, nasi berani ke apa, komen juga. Dia kata apa ni tengah malam buta makan nasi ni. Buat bihun sudahlah. Tahun depan modul Rasul buat bihun pula, komen pula. Buat ceramah besar ada pula bagi bihun, boleh nasi, kata dia. Kepala otak dia betul lah kan. Buat tahun ketiga tak payah buat apa-apa lah tuan-tuan. Lepas ceramah Madul Rasul balik aja. Lagi kuat komplain dia, kedekut betul JK masjid, duit ratus ribu, hapah pun tak ada. Buatlah biskut dengan kopi ke, dia nak biskut pula. Buat apa pun tak kena tuan. Jadi kita buat baik ni, kalau dalam istilah Quran tu disebut wala yakhafuna laumata laim. Allah kata ciri orang beriman, dia tak peduli apa orang cakap, kecuali lah kalau teguran tu membina, tak apa. Ini jenis cocek komen kosong ni, lantak dia lah tuan-tuan. Dia dah penat, esok dia diam lah. Kan? Dia mula-mula je cocek, lama-lama dia diam. Macam terempah lah. Terempah baru tuntang bunyi bukan main kuat. Dah putus tali dia sebelah, besok diam. Kan? Dia nak bunyi kuat tu masa baru-baru beli tu. Masa awal Ramadan tu nak bunyi kuat tu, hujung-hujung dia pun dah tak datang lah masjid kan. Jadi tuan-tuan, apa saja kita buat benda baik, orang nak cakap itu dia punya pasal. Tak usah peduli tuan. Kalau kita layan cakap orang, kita tak buat benda baik, sudah dia habis semua tersekat kebaikan tu. Jadi dalam ibadah puasa pun sama, kita renungkan yang kedua tadi, apa ertinya aku berpuasa? Kerana itu satu tarbiyah daripada Allah. Allah nak bagi kita, menjadikan diri kita, hati kita ni hati yang bersih, hati yang jujur. Allah akan tapis siapa di kalangan kita hatinya betul-betul ikhlas. Ini memang projek besar tuan-tuan. Ramadan ni kita boleh namakan dia mega projek. Main dia puasa. Bila sebut Ramadan orang ingat puasa, tapi banyak projek-projek lain dalam tu. Sedekahnya ada, sahurnya ada, berbukanya ada, tarawihnya ada, tadarusnya ada, qiyamnya ada. Banyak sangat projek dia. Itu nombor 2 tuan-tuan. Kenapa aku berpuasa? Nombor 2, sebab Allah nak tarbiyah hati kita. Dan satu lagi akhir sekali saya nak ambil tuan-tuan, nombor 3. Akhir sekali, kenapa aku berpuasa? Sebabnya mudah. Allah nak hantar kebaikan,
Allah nak bagi ganjaran yang terlalu banyak kepada kita. Sebab itu kita kena puasa. Tadi saya dah sebut dah jenis-jenis pahala yang macam mana kan kita nak dapat. Dan tuan-tuan kena ingat, ibadah Ramadan yang dapat kita saja, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi lain tak ada bulan Ramadan. Umat yang sebelum Nabi Muhammad tidak pernah merasai kemuliaan, kehebatan bulan Ramadan. Sebab apa kita dapat, diorang tak dapat, tuan-tuan? Nombor satu, sebab itulah istimewanya umat Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tuan-tuan, sebab mudah saja kerana umur kita pendek-pendek. Usia kita ni pendek. Nabi kata a'maru ummati bainas sittina was sab'in. Purata average umur umat aku 60 70, 60 70. Itu puratanya. Umat dulu berapa umur dia, tuan-tuan? Ratus tahun. Nabi Nuh berdakwah saja 950 tahun. Tuan-tuan bayang Nabi Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ada sejarah yang menyebut umur akil baligh Nabi Allah Ibrahim, dia akil baligh ketika umurnya 120 tahun. Baru akil baligh tu. Kita 120 ada dalam ni? Tak ada. Selamat Jalan Romeo jawabnya memang mati lah. No? Tak ada 120 boleh hidup. Kalau hidup tu memang masuk rekod lah dunia, orang paling tua dalam dunia ni, kan? Nabi Ibrahim 120 baru akil balik baru. No. Itu 120 padam dah, tuan. No. Umur kita pendek. No. 40 dah mati dah jantung. No. 30 pun ada serangan jantung. Na'udzubillah min zalik. Jadi kerana itu Allah bagi Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, yang disebut oleh Allah khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan beribadah. 1000 bulan menyamai 83 tahun 4 bulan, lebih kurang lah. Mana ada orang boleh hidup 83 tahun tapi solid 24 jam 83 tahun itu beribadah sepanjang saat? Mana ada? Jadi itu yang kita nak boleh dapat. Dan ingat, proses mencari Lailatul Qadar itu bermula daripada hari ini. Bukan nak nanti 10 malam akhir, malam ganjil pula. Start daripada hari ini. Tapi kadang-kadang yang saya takut bila jamaah ditimbul kekeliruan sikit. Sebab ustaz-ustaz ni dia suka guna kalimah mencari kelebihan Lailatul Qadar, mencari malam Al-Qadar. Sebab dia kata kami nak cari tak tahu macam mana, ustaz kata dia. Itu yang masalah juga. Nanti dia tak faham nak cari itu macam mana. Macam cari benda hilang ke? Nak cari celah-celah pokok kat luar tu ke? Kan? Jadi macam ni. Maksud mencari itu bukan kita cari macam benda-benda hilang tu. Maksud dia kita maintainkan ibadah kita. Sembahyang tarawih dikekalkan berjamaah, sembahyang fardu kalau boleh juga berjamaah, puasanya setiap hari, sedekah jariahnya jalan, tadarusnya jalan, baca Qurannya jalan, zikirnya jalan, sembahyang sunatnya jalan, qiyamnya jalan. Maintain 30 hari ni, insya-Allah dapatlah Lailatul Qadar tu. Bukan malam akhir baru kelang kabut, bukan. Sekarang ni start maintainkan. Sebab kita kena buktikan raja ataupun penghulu segala bulan, iaitu Ramadan ni penghulu segala bulan. Jadi kita kena tunjuk di hadapan Allah yang kita meraihkan betul-betul Ramadan ni. Kalau sebelum ni baca Qurannya kurang, Ramadan ni kita lebihkan. Kalau sebelum ni sedekahnya kurang, Ramadan ni kita lebihkan. Sebelum ni sembahyang sunatnya kurang, Ramadan kita lebih. Sebelum ni datang masjidnya kurang, Ramadan kita lebih. Alhamdulillah tuan-tuan, Ramadan ramai orang datang masjid. Suka saya tengok, kita suka tengok. Dan kita mengalukan kedatangan masyarakat ke masjid. Saya kuliah subuh pagi tadi masjid Masjid Jumhuriyah Taman Datuk Harun, masjid yang pernah digempakan dengan dilemparkan kepala babi itu. Ada 1 tahun kan, berapa tahun lepas masjid tu.
Sembahyang subuh pagi tadi saya kira 11 soft setengah. 11 soft. Berapi aku ceramah pagi tadi. Dia ustaz ni lagi ramai, lagi berapi dia, jangan buat pasal kan. Kalau 3 orang aja cepat sadaqallahul azim tu. Tapi kalau ada 11 soft, yang balik 2 soft tinggal 9, okey lah tu. Kalau 1 soft 50, berapa dah? 450 orang tuan. Bulan lain boleh dapat kalau subuh ramai macam tu, tak dapat. Alhamdulillah ramai orang datang. Malam tadi saya tazkirah Ramadan di masjid saya tu lah, Simpang 3 tu. Saya duduk so depan, tak pandanglah belakang tu. Bila saya duduk macam ni, nampaklah semua kan. 3 tingkat tuan penuh. 3 tingkat. Bawah muslimat tak boleh masuk, semua tolak naik tingkat 1, tingkat 2 tu. Budak-budak atas sekali. Dia nak riuk pikuk kat atas tu. Yang dewan bawah ni, dewan utama ni penuh. Saya tengok sampai celah-celah tangga pun ada. Macam mana dia sujud saya tak tahulah. Dia semayang atas tangga tuan, kaki dia sebelah kat atas, sebelah kat bawah. Dia sujud ni terbelah 2 dahi kat pucuk tangga tu. Kau nak sangat semain tarawih kan, jangan malam tadi je lah, malam ni kan dia tak ada pula lah. Itu yang kita risau tu. Jadi akhir sekali tuan-tuan saya nak menyebut begini. Jadi Allah dah beri pahala macam-macam ni, kita kena ambil lah. Akhir sekali, yang saya pernah sebut di surah Al-Mustaqim baru-baru ini dalam forum dengan Ustaz Ahmad Dasuki, Ustaz Yusaini baru ni, saya ada sebut dan saya ulang balik. Kita kena bayangkan kita masuk dalam bulan Ramadan ini seperti mana macam kita masuk lumba lari 100 meter. Kita masuk lumba lari 100 meter, pelari pecut tu. Macam mana orang lumba lari 100 meter? Bila dia start saja di garisan permulaan, bila Empire tembak aja pistol tu, dia pun start lari. Dia mula-mula lari itu, dia dah mula dengan langkah yang agak cantik. Dia menyusun langkah tu. Dia masuk pertengahan 50 meter, dia akan mempelajukan larian dia. Dan bila sampai hampir garisan penamat, dia akan memecut sehabis-habis yang dia boleh. Itulah Ramadan kita. Macam orang masuk lumba lari 100 meter. Sekarang ni hari pertama kedua ni tengah mengatur langkah, tengah atur langkah ni baru-baru kan, dah setahun tak puasa ni, kita tengah atur langkah. Bilal pun kadang tersasul-sasul dia punya selawat di malam tadi, baru atur langkah. Tok Imam pun kadang terlajak pula 3 rakaat tarawih dia, kunut pun dah tadah siap-siap hari pertama kan, tak sabar-sabar nak kunut. Pasal baru atur langkah, baru mengatur langkah macam orang lumba lari itu. Kita pun tengah hejah-hejah jadual kita totally akan bertukar 100% tuan, jangan buat pasal. Jadual tidur tukar, tak pernah tidur siang jadual bertukar. Tak pernah makan maghrib, kita makan pula waktu maghrib, bertukar-tukar jadual tu kan. Itu nak diaturkan. Jadi sekarang ni tengah mengatur langkah elok-elok. Masuk tengah-tengah kita mula memecut lebih laju. Masuk 10 akhir nak sampai penamat Syawal tu, sehabis maksimum sepatutnya. Bukan mula-mula lari laju 10 akhir jalan kaki pula. Macam lenggang-lenggang, macam orang berbalik jual kuih tak laku tu kan. Tak mau gitu tuan, rugi besar tuan. Tapi itulah yang terjadi pada masyarakat kita. 10 akhir dah soft makin maju ke depan. Soft daripada belakang dah makin maju, soft tu tinggal 2 je. Itu yang sayang. Bila tanya mana dah ramai tak ada ni, dia kata dah balik kampung ustaz. Bila saya pergi ceramah kat kampung pun tak ada orang pula. Tanya orang kampung mana ni, orang KL tak balik lagi ustaz, kata dia. Hilang ke mana pula puak-puak ni kan? Dia Isra' Mi'raj ke apa? Benda tak tahu ke mana pergi dia. Jadi ini masalah dia ruyuk tak tahu pergi ke mana. Jadi tuan-tuan, akhir sekali sebagai kesimpulan, sebab Nazir mesej kat saya tadi, Ustaz Farhat, saya tanya dia, Ustaz berapa lama nak ceramah ni? Dia kata sejam, kata dia. Dia tak ada ni, dia dekat Masjid Ridwan. Jadi tuan-tuan, tak apalah, saya ranggar pun dah dekat sejam dah ni. Saya tengok mata tuan-tuan pun macam dah tak boleh bertahan lah. Sebab cuaca kat luar dah mendung kan. Sedap ni, lepas ni sambung balik jihad. Masuk syurga insya-Allah.